Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk DC chopper, okay, bahagian awal awak boleh tengok dekat dalam nota slide. Okay, and selepas dia dah bagi tahu ada 3 jenis DC chopper tu, buck, boost dan juga buck boost. Okay, seterusnya hanya perlu refer nota supplementary yang saya buat ni saja. Okay, sebab nota ni saya dah simplified, okay, dan saya dah extend daripada nota slide tu. Okay. Okay, so dekat sini saya ada summarize kan. So what do you need to know ataupun understand in this chapter, this chopper ni? Yang pertama sekali, okay, ni macam checklist Okay, yang pertama ialah to know the function of each type of DC chopper. Okay, maknanya awak nak tahulah buck guna untuk apa, step up ke step down, boost guna untuk apa, step up ke step down, and buck boost buat apa pula. Okay, so once awak dah tahu yang tu, so awak boleh tick okay, so once awak dah tahu, awak boleh tick kotak ni. Okay, bismillah, awak dah tercapai lah checklist yang satu ni. Okay, kemudian yang kedua, to know how to differentiate each DC chopper in term of, yang pertama ialah circuit schematic, yang kedua ialah input and output waveform. Okay, mula-mula tadi awak dah kenal yang mana DC chopper ada 3. Okay, buck, boost dan juga buck boost. Okay, yang kedua, awak nak tahu macam mana nak bezakan antara buck, boost dan juga buck boost. Okay, nak bezakan in term of apa? Okay, bezakan in term of dia punya gambar circuit, okay, circuit schematic, and also dia punya bentuk output waveform, yang mana biasanya output waveform ni dah ada Vin, Vout, Iout, VL, IL dan juga IC. So banyak sikit lah dia punya waveform dia. Okay. And yang ketiga, okay, checklist ketiga adalah untuk derive the output voltage untuk setiap jenis DC chopper. Okay, nak derive output voltage ni, mula-mula step dia kena buat KVL on, KVL off dan juga steady state condition. Okay, nanti kita akan tengok apa maksud step-step ni. Okay, and seterusnya yang keempat, to understand and derive the parameter below for each DC chopper. Okay, so dekat dalam nota slide dia ada mention performance parameter tu. Jadi apa parameter yang awak kena kira? Yang pertama ialah average output voltage, yang kedua ialah maximum current, yang ketiga ialah minimum current. Okay, dan minimum current ni ada yang ditanya, dia relate tu continuous conduction mode. Nanti kita akan tengok macam mana continuous conduction mode. Dan seterusnya ialah inductor current ripple. And yang seterusnya, yang kelima, to understand and derive the output voltage ripple, ripple factor dan juga effect of capacitor size. Okay, itu saja. Okay, so kita pergi kepada jenis DC chopper. Kita masuk balik jenis DC chopper. So DC chopper ada buck, boost dan juga buck boost. Okay, yang mana buck ni digunakan untuk step down, boost digunakan untuk step up, dan buck boost digunakan untuk step down dan juga step up. Okay, dan ini ialah gambar circuit dia. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau awak ada print ke, okay, tolong tambah kapasitor. Okay, tambah kapasitor kat sini. Okay, jadi dekat load ni, kapasitor is always parallel dengan load. Okay, kapasitor is always parallel dengan load. Okay, so
So bila awak dah tahu dah ada buck boost dan juga buck boost, dia buat apa, step up dan juga step down, maka dekat checklist tadi awak boleh tanda lah. Okay, dah tahu dah buck buat apa, boost buat apa, buck boost buat apa. Okay. Okay, so dia ada 3 jenis circuit. Macam mana awak nak ingat circuit ni? Okay, macam mana awak nak ingat circuit ni? So kalau awak perasan, okay, dalam circuit ni komponen dia sama. Okay, komponen yang dia pakai kan sama. Dia ada source, dia ada switch, dia ada inductor, dia ada freewheeling diode, dia ada capacitor, dia ada load. Okay, semua circuit tu tak kisahlah dia buck ke, dia boost ke ataupun buck boost, dia ada komponen yang sama. Okay, yang beza dia ialah kedudukan komponen dekat sini. Okay, komponen dekat junction ni. Okay, maknanya kalau kedudukan switch, inductor dan juga diode, kalau berubah kedudukan dia, maka dia akan jadi circuit yang lain. Okay, saya buat perasan switch, inductor dan juga diode saya labelkan sebagai S, L dan juga D. Okay, S untuk switch, L untuk inductor dan D untuk diode. So kalau awak tengok dia berubah je, maka dia akan jadi topologi yang lain. Okay. Jadi macam mana kita nak ingat circuit yang berbeza ni? Okay. Sama ada awak memang ingat betul-betul circuit ni macam ni, ataupun ada cara awak sendiri ke macam mana nak bezakan antara buck boost dan juga buck boost. Okay, so how to memorize all DC chopper circuit? Okay, so all circuit use same component but in different arrangement. Kalau awak tengok kat sini okay, kedudukan ni. Okay, kedudukan komponen ni. Jadi saya labelkan kedudukan A, kedudukan B dan kedudukan C. Maknanya kalau SDL tu berubah, berpusing ke macam mana ke, dia akan jadi yang lain lah. Okay. Okay, so kalau awak pernah main XOX, okay, ni lebih kurang macam tu lah. Okay, awak buat satu kotak macam ni. Okay, so mula-mula sekali awak buat gerakan lentang macam ni. Okay, daripada atas ke bawah, awak ingat sebutan dia ialah SSD. Okay, yang pertama SSD. Okay, yang kedua awak buat daripada bawah naik ke atas pula. Lentang itu sebutan dia ialah SSL. Okay. So sebab dia tak main dengan komponen lain, dia main dengan switch, diode dan juga inductor. Okay, switch, diode dan juga inductor. Okay, kedudukan di baris yang pertama ni ialah kedudukan A, kedudukan di baris lajur, kedudukan B, kedudukan di lajur yang ketiga ialah kedudukan C, merujuk pada circuit yang ni. Okay. Dan baris yang pertama ni merujuk kepada buck, baris yang kedua ni merujuk pada boost, dan baris yang ketiga ni merujuk kepada buck boost. Okay. So kalau kita tengok daripada ni, baris ni kita dah ada switch, kita dah ada inductor. Jadi apa yang tak ada ialah diode. Okay, kita tak ada diode. Okay, so kita check balik A, B, C. Patutnya S, D dengan L. Okay, S, D dengan L. Kita check balik gambar atas, S, D, L. Okay, so betul lah kedudukan dia switch, diode, inductor. Okay, kemudian kita pergi ke buck boost.
Okay, sebab apa kita pergi bak bus dulu? Sebab kita pergi dekat baris yang kurang satu. Okay. Bila kurang satu, kita tahulah kurang apa. Okay. So dekat bawah ni dia ada switch, dia ada diode. Yang dia tak ada ialah induktor. Okay. So kedudukan ABC dia ialah SLD. Okay, SLD, switch, induktor dan juga diode. Okay, so kita tengok gambar bak bus SLD. Okay. So kat sini kita dapatlah susunan untuk ABC, kedudukan ABC untuk bak bus, switch, induktor, diode. Okay. Jadi untuk tengah ni, untuk bus ni, awak yang tak ada ialah D dengan L. Tapi yang mana D, yang mana L. Okay. Jadi langkah seterusnya, garis seterusnya ialah daripada kotak atas tengah, okay, turun ke bawah melintang macam ni. Okay. Maknanya D ni bawa turun sini. So sini D. Okay. Yang ni bawa naik atas. Okay. Sini dapat L. Okay. So LSD, kedudukan ABC dia ialah LSD, induktor, switch, diode. Okay, kita tengok, check dengan circuit, induktor, switch, diode. Okay. So awak boleh ingat lah. Okay. Awak boleh ingat kedudukan antara switch, diode dan juga induktor untuk bak bus dan juga bak bus. Okay. Ini cara yang saya buat sendiri. Mungkin awak ada cara awak yang lebih kreatif, itu terpulang. As long as awak boleh differentiate between circuit untuk bak bus dan juga bak bus. Okay. Tapi ni belum habis lagi. Okay, dalam switch, diode dan juga induktor. Okay. Diode ni dia ada polarity. Okay. So bila diode ada polarity, bermakna awak kena tahu dia punya kedudukan yang betul untuk letak diode ni. Okay. Tadi dia punya tempat nak letak. Tapi diode ni ada polarity, so nak letak dia macam mana. Okay. Jadi untuk baris pertama, bak ni saya buat simbol clockwise, and untuk bak bus anti clockwise. Okay. Apa maksud clockwise dan anti clockwise ni? Okay, maksud dia current yang lalu dekat load Okay. Yang ni clockwise. Okay, yang ni clockwise. Dan yang ni adalah anti clockwise. Okay. So bila yang ni clockwise, nak dapatkan current clockwise kat sini, bermakna diode awak kena kedudukan macam ni. Okay. Barulah current tu dapat jadi clockwise. Okay. So untuk boost, dia clockwise juga. So diode ni macam nak buat dia jadi clockwise, diode ni kena kedudukan dia macam ni lah. Okay. Baru dia dapat clockwise. Untuk buck boost, okay, dia punya current dia anti clockwise. Okay. Jadi diode ni letak macam mana? So dia kena letak macam ni, barulah dia boleh benarkan current tu anti clockwise. Jadi awak ingat susunan dia. Okay. Ingat dia punya rule untuk letak diode. And awak boleh ingat terus macam mana nak lukis circuit DC chopper. Okay. Sebab load dia sama je, capacitor parallel dengan load. Okay. The source, and then ada junction ABC, kemudian ada parallel capacitor dengan load. Okay. Okay, so selepas awak dah mahir bahagian ni, okay, pergi ke checklist. Maknanya kalau nak differentiate in term of circuit schematic, okay, dah okay. Okay. Seterusnya kita pergi kepada input and output waveform pula. Okay, so dalam nota supplementary note, saya ada bagi 3 layan yang ada 3 set waveform dan juga circuit. Okay. Jadi kat sini dia tanya, what type of DC chopper is this? Okay. So kita tengok sini dia ada switch, dia ada D, dia ada L. Okay. So kat sini apa dia? Kat sini ialah buck. Okay. Kalau lupa tak apa, kita buat balik. Okay.
Okay, kita praktis. Okay, mula-mula kita tarik turun ke bawah. S, S, D. Kita tarik nak atas. S, S, L. Okay, sini tak ada D. Okay, D turun bawah. Sini tak ada L. Okay, L naik atas. Okay, kita tahu yang baris pertama ni adalah buck, boost, buck, boost. Okay, clockwise, clockwise, anti clockwise. Okay, jadi kita check balik. S, D, L. S, D, L. Okay, yang ni buck. Okay, and page seterusnya L, S, D. L, S, D. Okay, yang ni ialah boost. And seterusnya S, L, D. Okay, S, L, D. So, yang ni ialah buck, boost. So, untuk dia punya output waveform, okay, dekat sini dia tak ada V-in kan. So V-in straight line lah. Okay, V-in straight line. Okay, yang ada cuma V-out, I-out, VL, IL dan juga IC. Okay, jadi waveform ni awak kena ingat betul-betul lah. Okay, cuma saya nak awak kena tengok dekat note slide, takut kat sini tak clear. Okay, kalau tengok dekat part CY ni, untuk V-out, okay, untuk buck okay, untuk buck, semua ni adalah positive value. So maknanya kalau graf ni kita zoom out kan, sebenarnya dia duduk kat sini. Okay, ni kosong. Okay, sebab graf ni dia dah zoom in sebab okay, sama juga dengan current. Okay, tapi kalau untuk VL ni, ini kena hati-hati. Okay, sebab kosong dia kat sini. Okay, ni kosong. So bila lukis tu make sure paksi tu betul Okay, yang ni pun dia floating kat sama macam V out. Okay, maknanya waveform dia. Okay, ni kosong. Dia ada kat sini. Dia floating macam ni. Okay, dan untuk IC, dia ada kosong macam ni. Okay, maknanya dia ada positif, dia ada negatif. Yang ni pun sama, dia ada positif, dia ada negatif. Okay, so kena check graf ni, graf untuk buck, graf untuk boost dan graf untuk buck boost. Okay, check betul-betul karakteristik dia. Okay, dan kalau awak tengok graf untuk buck boost ni, okay, ni untuk buck boost, kalau pasal nilai V out dan juga I out ni adalah negatif, bermakna dia punya graf dia, okay, ni kosong, dia dekat bawah ni sebenarnya. Okay, output untuk buck boost dia keluar terbalik. Okay, untuk V out dan juga I out ni, untuk buck boost, output dia terbalik, dia keluar macam magnitude negatif. Sebab tu dia punya current dia negatif, ataupun current dia anti clockwise. Okay, jadi saya minta awak train untuk lukis circuit, okay, dan juga train untuk lukis dia punya output waveform untuk buck, boost dan juga buck boost sampai awak betul-betul boleh ingat. Okay, so for the next video nanti kita akan sambung untuk DC chopper.